kita sambung balik dalam penyelesaian soalan ubahan matematik tingkatan 5. Okey, diberi P berubah secara langsung dengan Q kuasa 1/3. Jika P 2.4 maka Q 64. Itu nilai P jika Q 27 dan itu nilai Q jika P sama 3. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, mula-mula okey, tips dari cikgu, kita bina satu jadual untuk kumpul maklumat. Okey, kita buat jadual dalam bentuk dua baris macam ni. Okey, kat sini nak buat berapa pun boleh, tapi buat dulu sekurang-kurangnya 3 laju. Okey, ni baris, ni laju. Okey, so kemudian kita kumpul maklumat. Okey, P berubah secara langsung dengan Q 1/3. Ni Q 1/3. Okey, jika P 2.4, so 2.4 di sini. Q ni 64. Okey. Kemudian, okey, soalan ni dia kata cari P. P sini tak tahu berapa, Q 27. Dan satu lagi, okey, so yang ni dah kita boleh sambung. Cari Q berapa sini jika P 3. Okey, so cuba kita jawab. Okey, kita balikkan cikgu ajar minggu lepas. Kita perlu tukarkan daripada daripada ubahan kepada persamaan ubahan. Okey, so kita lihat balik sini. P berubah secara langsung dengan Q 1/3. Okey, so P berubah secara langsung dengan Q 1/3. Daripada berkadar langsung ni kita tukarkan jadi bentuk persamaan. P sama dengan K kuasa 3 K Q kuasa 1/3. Okay, ni ubahan, yang ni adalah persamaan. Okay, so sekarang kita nak kena tahu berapa nilai K tu. So macam mana kita nak dapatkan? Okay, so kita lihat pada yang kita dah kumpul maklumat ni. Okay, P 2.4. Okay, P 2.4. Okay, so kita letak di sini 2.4. K kita tak tahu. Okay, Q adalah 64. Bukan 64 saja, tapi ada 1/3. Okay, dan jangan tinggalkan macam ni, kena buat kurungan. Okay, yang ni sama ada awak nak tinggalkan macam ni ataupun nak kira dulu 64 ni 64 1/3 tu berapa. Okay, so sebenarnya okay, 64 1/3 ni sebenarnya adalah punca kuasa 3 64. Okay, punca kuasa 3 64. Okay, punca kuasa 3 64 berapa? Ni tajuk masa lower form ni. Punca kuasa 3 64 adalah 4. Ataupun macam mana nak kira kalau guna kalkulator? Okay, awak tekan 64 kuasa. Okay, ni kuasa, simbol kuasa adalah simbol V terbalik ni. Kuasa 1/3. Buatkan bracket tu. 1/3. So dia akan dapat 4. Okay, memang 4 jawapannya. So sama ada awak nak tekan terus macam ni, terus dapat 4, ataupun awak tekan yang ni pun boleh. Ni macam mana nak dapat punca kuasa 3? Punca kuasa 3 memang ada dah kat sini. Ni. Okay, cuba dekatkan dia. Dah ada kat situ. Macam mana nak dapat ni? Tekan shift dan punca kuasa 3. Okay. Shift punca kuasa 3 64. Shift dan tekan yang ni. Sama dengan 4 sama juga. So mana-mana pun boleh. So kita letakkan di sini 4 Okay, 4 sebab nak memudahkan kita. Okay, so sekarang ni kita nak dapatkan K berapa. Okay, saya ingat macam minggu lepas cikgu ajar 2.4 bahagi 4, bukan 4 bahagi 24. 2.4 bahagi 4, 2.4 bahagi 4. Okay, awak nak tak mahu macam ni, nak buat bentuk lurus pun boleh. 2.4 bahagi 4. Okay, so kita akan dapat, tekan kalkulator, akan dapat 0.6. Okay, sekarang kita tulis persamaan dia. So persamaan dia sekarang adalah ni kita tulis semula. P sama dengan 0.6 Q
Q kuasa 1/3. Okay, so dapatlah persamaan. Okay, so sekarang bolehlah kita jawab soalan A. Okay, A. Okay, cari P jika Q 27. Kan, dah tulis dah. P berapa jika Q 27. So, nak tahu berapa P, hanya masukkan dalam persamaan sahaja. Okay, persamaan tadi adalah P sama dengan 0.6, Q 1/3. Okay, P tak tahu berapa. So, Q 27. So, kita tulis P tak tahu berapa. Okay, 0.6. Q adalah 27, 1/3. Okay, ingat cikgu kata jangan biarkan macam ni. Kalau tidak dia akan jadi 0.627. So buat tanda kurungan. Okay, P sama dengan, okay, yang ni pun sama. Cikgu dah bagi tahu tadi. 1/3 ni maksud dia punca kuasa 3. Awak nak tekan punca kuasa 3 macam ni, ataupun nak tekan 1/3 pun boleh. Okay, so 27, 1/3. Okay, atau nak tekan punca kuasa 3, 27. Jawapan dia akan jadi sama. Okay, so tengok cikgu tekan 27 kuasa 1/3. Sepatutnya benda ni awak kena hafal lah ni. Kalau nak buat cikgu akan suruh hafal ni 27 ni. Cuba 1/3 akan jadi memang 3. So memang kalau sebaiknya hafal sebab dia akan menyebabkan masa untuk jawab soalan. Okay, so 0.6 darab dengan 3. So, P jawapan dia 1.8. Okay, so selesai A. Okay, kemudian kita panggil B. B cari Q jika P sama dengan 3. Okay, so B. Okay, salin balik persamaan asal yang kita dapat tadi. P sama dengan 0.6, Q 1/3. Okay, sekarang P. Okay, yang ni P yang dia bagi. P yang dia bagi ni. Tengok soalan. P yang dia bagi 3. So, P3 0.6 Q 1/3. Okay, yang ni kita nak cari Q berapa, tapi kita tak tahu berapa kan. So, macam mana nak cari ni? Okay, so sekarang ni yang mana kena bahagi ni? 0.6 bagi 3 atau 3 bagi 0.6? Okay, so kita kena bagi ni yang ada bersama dengan, boleh ubah tak boleh bagi. Dia kena 3 bahagian ni. So, 3 bahagi 0.6 sama dengan Q 1/3, jangan tinggal. Okay, yang ni kita akan dapat okay, so kita akan dapat 5. 3 bahagi 0.6. 3 bahagi 0.6 ataupun 0.6 saja pun dah boleh. So, jawapan dia 5. Okay, Q 1/3. Okay, sekarang kita nak Q. Macam mana nak dapatkan Q? Bila kita nak dapatkan Q tanpa 1/3 ni, so 1/3 ni akan ke sini. Tapi dia tak jadi 1/3, dia akan jadi kuasa 3. So, 5 kuasa 3. So, berapa 5 kuasa 3? 5 kuasa 3 masuk 5 darab 5 darab 5. 5 tu ada 3 kali. Kan? Okay. Ataupun nak boleh tekan kalkulator. 5 kuasa 3. So, dapat 125. Okay, so selesai. Okay, so yang ni adalah 1.8. Yang ni adalah 125. Okay, seterusnya kita pergi ke contoh 7. Yang ni adalah contoh dalam buku teks tingkatan 5 muka surat 9. Okay. Luas L yang kuasa satu semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameter D diberi luas semi bulatan 3.08. Apabila diameter 2.8, hitung nilai D bila L sama 9.25. So, yang ni bersama cikgu kata buat dulu jadual. Buat jadual 2 baris dan 3 lacur dulu. Yang ni boleh sambung sekiranya perlu. Okay, so kita lihat apa yang terlibat. L dan D. Okay, L dan D. Kemudian yang ni pula L 3.08, D adalah 2.8. Okay, cari. Okay, yang dia nak nanti ni, yang kita nak cari D jika L 19.25.
Okay, so macam mana penyelesaian dia? Penyelesaian dia, okay. So, ni kita dah kumpul maklumat. Okay, bagus. Kita dah kumpul. So, kita nak buat apa dulu sekarang? Kita perlu buat persamaan ubahan. Okay, so kita lihat balik. L berubah secara langsung. Dengan D. Dengan D. D ni kuasa 2. Cikgu lupa. D ni tadi ni kuasa 2. Cikgu tak nampak. Okay, so D kuasa 2. Okay, sebelum ni kita tengok, kita buat yang minggu lepas kita buat yang tak ada kuasa kan. Okay, so minggu ni ada kuasa. So D kuasa 2. So daripada ubahan kita nak tukar kepada persamaan. Okay, so L sama dengan K D kuasa 2. Okay, so cari dulu K ni. Okay, so kita lihat L berapa? Okay, L dah ada 3.08. K tak tahu. D 2.8. D ni bukan dah walaupun saja, tetapi D ni 2.8. Lepas tu kuasa 2. Kuasa 2. Okay, dah ingat buat kurungan. Okay, 2.8 kuasa 2 ni berapa? Okay, so kita buat siap-siap. 2.8 kuasa 2. So dapat 7.84. Okay, tengok 7.84. So kita tulis di sini 7.84. So 3.08. Okay, so kita nak cari K. So cikgu kena buat cepat sebab ada satu lagi soalan. Okay, 3.08. Ingat bahagian ni bukan 7.8 bahagian ni. 3.08 bahagi 7.84. So K akan dapat K bahagi 3.08 bahagi 7.84. So kita akan dapat jawapan dia 3.92855712. 142. Nak ambil macam ni pun boleh. Kalau nak tukar kepada pecahan pun boleh juga. Kalau pecahan kita akan dapat berapa ni? 11.28. Okay, kalau nak ambil perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. So kita ambil perpuluhan je lah. Dalam buku teks bagi jawapan dalam pecahan. Okay, tak apa. 0.3929. So dia akan dapat L sama dengan persamaan ubahan 0.3929. D kuasa 2. D kuasa 2. Okay, so kita jawab soalan ini. Okay, cari D berapa jika L adalah 19.25. Okay, so sekarang ni kita nak jawab ni. Okay, D berapa jika L ni adalah 19.25. 19.25 sama dengan 0.3929 D kuasa 2. Okay, so cari D kuasa 2 berapa? Okay, so 19.25 bahagi dengan 0.3929. 19.25 bahagi dengan, okay, so kita akan dapat 49. Cikgu buat terus bahagi. Cikgu bahagikan terus ni dapat jawapan 49. Okay, so sekarang ni kita nak cari D. Kita tak mahu kuasa 2 ni. So daripada kuasa 2, so dia akan jadi 1/2. 1/2 adalah 1/2 ni sebenarnya adalah punca kuasa lah. Punca kuasa. So 9. So D sama dengan 7. Okay, mungkin ada yang tertanya kenapa yang ni cikgu dapat jawapan tepat. Sebab kalau bahagi 19.25 bahagi 0.3929 tak dapat jawapan 49, akan dapat jawapan panjang macam ni. Okay, so yang ni cikgu bundarkan jadi 49. Okay, so bila 49 di sini, so dia akan jadi bila nak cari D saja, dia akan jadi 7 kuasa 49, so dapat 7. Okay, macam mana cikgu dapat 49 ni? Sebab tadi masa cikgu bahagi yang ni, okay, 3.08 ni, okay, 3.08 bahagi dengan 7.84. Okay, so cikgu dapat jawapan ni sebenarnya 0.39285714 tu.
So cikgu masih guna yang ni. Cuma kat sini cikgu letak macam ni. Tetapi semasa cikgu bahagi dekat sini, okey, cikgu ambil yang panjang-panjang tu, cikgu bahagi 19.25 bahagi dengan yang jawapan tu. Kita tengok cikgu tulis, cikgu type 19.25 bahagi answer. Ingat yang cikgu ajar lepas tu, tekan answer. Tekan answer tu maksudnya jawapan ni. So dia akan terus dapat jawapan 49. Okay, so ni pun satu tips. Okay, so 49. Okay, so lepas tu ikut flow lah, ikut flow di kuasa 2 dan cari di punca kuasa 49. Ataupun awak boleh tekan kalkulator kan. 49 kuasa 1/2. Sepatutnya awak kena hafal ni, punca kuasa 49 adalah 7. Okay, ni contoh terakhir, iaitu contoh 8. Muka surat 9 juga, mat 3/5. Okay, tempoh ayunan. Okay, cikgu terus kepada kita buat kumpul maklumat dulu. Buat jadual. Okay, so barulah kita isi. Lagi senang, lagi cepat. Okay, tempoh ayunan A saat berubah secara langsung dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2, macam mana punca kuasa 2? Punca kuasa 2 bagi P. Diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang benarnya. Okey, panjang. Panjang mana panjang? Panjang kat mana? Kat E ke kat P? Okey, so kat ni 9 cm. Ini tempoh ayunan 1.2 saat. Okey, hitung tempoh. Okey, yang ni berapa? Jika panjang adalah 25. Okey, so dah buat kumpul maklumat dah. Okey, next. Okey, so jawapannya. So macam tadi juga buat ubahan dulu, bentuk ubahan. Okey, buat bentuk ubahan. A berkadar langsung dengan punca kuasa P. Okey, so A sama dengan K punca kuasa P. Okey, so kita tahu K ni berapa. So kita tengok dah ada maklumat di sini. A adalah 1.2, K tak tahu. P berapa? P adalah 9. Okay, so kita tak kena tahu dulu punca kuasa 9 ni berapa. Punca kuasa 9 adalah 3. Okay, perlu ingat ni. Ni tak perlu betul kalkulator, perlu ingat ni. 3. Okay, so nak cari K, bahagi 1.2 bahagi 3. So K dapat 0.4. So persamaan dia adalah A sama dengan 0.4 punca kuasa P. Okey, sekarang soalan dia adalah berapa A jika P adalah 25. Okey, kabur sikit. Okey ni. Kita dah kumpul maklumat sini, so tak perlu lagi sepanjang tengok kat sini. Cuma kita duduk semak saja. Okey, so kita lihat sini. A tak tahu. So A tak tahu, kita tulis saja A 0.4. P diberi adalah 25. Bukan 25 saja ni, kena buat ni. Okay, so berapa nilai A? Okay, so dia sangat senang. So kita hanya tekan saja kalkulator. 0.4 darab dengan punca kuasa 25. Ataupun kalau kita nak tulis terus dengan macam tu pun boleh. Okay, ni awak nak tarik terus pun boleh. 0.4 punca kuasa 25 pun boleh. Ataupun buat 0.4 darab punca kuasa 25 pun boleh. Jawapan dia sama. So jawapan dia 2. So itu saja. Cikgu rasa soalan ini sangatlah senang bila awak dah tahu teknik. Ingat, kumpul maklumat dalam bentuk jadual. Kemudian buat tulis bentuk ubahan. Kemudian tukarkan kepada persamaan ubahan. Kemudian masuk maklumat yang diberi tadi. So sangat senang. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi.